Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada semua rakan-rakan daripada media yang hadir ke sidang media khas UUM sempena dengan kemasukan pelajar baru ke UUM pada 1 September 2014 pada hari ini. Saya akan mengambil beberapa ekstrak daripada poin-poin penting yang saya telah sediakan dalam press release ini. Jadi nanti you all mudah tahulah apa yang nak di-highlightkan. Okey, yang pertama pada hari ini UUM menerima seramai 3,437 siswa baru. 3,437 siswa baru yang ditawarkan melanjutkan pengajian di UUM bagi mengikuti 39 program ijazah sarjana muda. 39 program ijazah sarjana muda. Dan daripada jumlah itu, daripada 3,437 itu, 3,109 ataupun 90.5% ya, adalah pelajar tempatan, ya, warga negara Malaysia. Manakala 328 orang lagi ataupun sebanyak hampir 10% lah, 9.5% adalah pelajar-pelajar mahasiswa daripada luar negara yang datang daripada 16 buah negara. Untuk kali ini 16 buah negara, ya. Tapi UUM mempunyai pelajar antarabangsa daripada lebih daripada 16 negara. Lebih daripada 50 negara sebetulnya. Tapi kali ini untuk undergraduate, ijazah pertama 16 buah negara. Dan bilangan pelajar antarabangsa yang paling ramai pada kali ini adalah daripada negara China, nombor 1, nombor 2 daripada Indonesia dan nombor 3 daripada Nigeria. Ya. Ada lagi lah yang lain-lainnya, tapi 3 negara yang menghantar pelajar paling ramai ialah China, Indonesia dan Nigeria. Pelajar antarabangsa yang datang ini, mereka telah melapor diri, pelajar antarabangsa untuk postgraduate, ya, adalah sebanyak 76 orang. Untuk postgraduate, ya, untuk mengikuti program sarjana dan PhD, sebanyak 76 orang yang telah datang setakat ini. Dan mereka ini datang daripada 18 buah negara. Yang tadi ijazah pertama 16 buah negara, yang postgraduate daripada 18 buah negara. Dan mereka ini terus datanglah sebab postgraduate ini pendaftaran dia terbuka pada berbagai masa, ya. Dan dengan jumlah yang sebegini ramai, ini menunjukkan bahawa UUM telah memperlihatkan keunggulan universiti inilah sebagai sebuah universiti yang menjadi pilihan pelajar-pelajar antarabangsa, ya, untuk hadir, dan memang kita menjadi sebuah universiti yang bertaraf antarabangsa. Okey, satu perkara lagi yang menarik yang saya ingin highlight di sini ialah mengenai kelayakan masuk, ya, kelayakan masuk ke UUM. Untuk kali ini, daripada 3,109 orang calon tempatan yang mohon ini, purata CGPA dia ataupun PMK yang masuk ini ialah 3.40. Bermakna mereka yang dapat 3.40 ke bawah ni tak boleh masuk lah. Ini average daripada 3,000 ni kita ambil. Bermakna kalau purata markas benar je tu lebih tinggi daripada itu, ya, 3.40. Dan daripada jumlah ini 93.7% ataupun sebanyak 2,913 orang calon adalah memiliki PMK 3.0 ke atas. Maknanya 94% yang masuk ke UUM ini ialah CGPA yang 3.0 ke atas. Tak ada yang kurang, ya. Dan average 3.4. Okay. Dan kalau kita perhatikan, ada 3 program, ya, 3 program yang memperlihatkan ataupun yang mencatatkan PMK ataupun grade PMK kemasukan yang paling tinggi, ya, adalah satu program baru, iaitu program Sarjana Muda Falsafah, Undang-Undang dan Perniagaan dengan kepujian, ya. Semua program kita kepujian lah, ya. Yang mana purata markah masuknya ialah 3.89. Ya, maknanya top student saja masuk program ini. Ya, ini program elite lah, ya. Program Falsafah, Undang-Undang dan Perniagaan ini kita buat ikut model program di Oxford yang Khairi Jamaluddin belajar tu, PPE tu, Philosophy, Politics and Economics, ya. Tapi kita modify sedikit. Ini Sarjana Muda Falsafah, Undang-Undang dan Perniagaan. Ini program yang elite, ya, yang mana top student masuk 3.89. Dan yang kedua ialah program Sarjana Muda Perikawanan, 3.87 purata yang masuk.
Dan satu lagi adalah juga program perekawanan, tapi perekawanan dengan sistem maklumat, iaitu 3.79. Dan daripada jumlah yang masuk ini, kita boleh bahagikan pelajar ini daripada beberapa latar belakang lah, ya. Yang masuk dengan menggunakan STPM 55.32% ataupun 1720. Matrik yang masuk dengan menggunakan kelayakan matrikulasi 1123 sebanyak 36.12%. Manakala STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia, 144 orang ataupun 4.63%. Dan selebihnya ialah diploma, ya, yang masuk dengan menggunakan kelayakan diploma sebanyak 122. Satu lagi perkara menarik yang saya ingin sebutkan di sini untuk makluman pihak media semua ialah mulai daripada kemasukan pada tahun ini, UiM telah mewajibkan pelajar-pelajar yang mengikuti program pengurusan perniagaan untuk mengambil bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin sebagai program wajib, kursus wajib mereka sebanyak 9 kredit. Mandarin 1, Mandarin 2, Mandarin 3. Mereka telah lulus Mandarin ini. Tujuan kita buat ini adalah untuk membolehkan mereka ini mempunyai keboleh pasaran, ya, marketability, ataupun mempunyai peluang di pasaran kerja yang lebih baik kerana mereka ada bahasa Mandarin. Selain daripada program kita dikendalikan sebagian besarnya dalam bahasa Inggeris, terutama program pengurusan perniagaan, pelajar bisnes kita wajib ambil Mandarin. Jadi nanti yang ini ibu harap, ya. Kerana kita tahu Mandarin bahasa yang penting bukan sahaja dalam perniagaan di Malaysia tapi juga di peringkat antarabangsa, kerana kita tahu China hari ini muncul sebagai kuasa ekonomi, ya, yang penting di dunia hari ini, ya. Dan penawaran kursus Mandarin ini seperti yang saya sebutkan tadi adalah dengan tujuan untuk memberi nilai tambah lah, ya, kepada program pengurusan kita selain daripada bahasa Inggeris tadi, dan ini juga akan membolehkan pelajar-pelajar ini memenuhi keperluan pasaran, ya, dan juga hasil bermaklum balas yang kita dapat lah. Jadi pelajar-pelajar baru semua kena ambil, dan kita akan juga buka program ini untuk pelajar-pelajar semester 2 dan semester 3 yang ada sekarang. Dari segi pecahan lelaki dan perempuan, untuk kemasukan kali ini, yang di sini tak dimasukkan tapi saya nak sebutkan sikit. Ini untuk pelajar tempatan lah, ya. Lelaki 22.4%. Nah, ini satu isu yang mungkin pihak media boleh highlight jugalah, ya, kenapa lelaki kurang. Itu saya pun tak ada jawapan, ya. Iaitu sebanyak 698 orang, ya. Perempuan 2411. Ini daripada 3109 pelajar tempatan lah, ya. 2411 ataupun 77.6%. Hampir 78% lah perempuan. Lelaki 22% saja. Itu faktanya lah, ya. Pelajar-pelajar ini ditempatkan di berapa DPP? 10. 13 DPP. 13 Dewan Penginapan Pelajar lah di UiM ini, yang mana mereka ini akan bercampur lah dengan pelajar-pelajar yang lain lah. Manakala pelajar antarabangsa kita tempatkan tempat khas di Maybank, satu Trade Winds dan Proton. Tiga DPP untuk pelajar postgraduate. Undergraduate ditempatkan semua sekali, ya. Kita mencampurkan pelajar-pelajar sarjana muda untuk pelajar antarabangsa ini dan pelajar-pelajar tempatan lah. Jadi saya ingat itulah yang kita nak highlightkan, dan yang dapat saya simpulkan daripada apa yang saya sebutkan tadi ialah, satu, UiM menerima pelajar-pelajar terbaik, ya, daripada latar belakang STP maupun matrikulasi. Yang kedua, UiM bolehlah merasa bangga kerana telah mencatatkan jumlah kemasukan pelajar antarabangsa yang ramai, ya. Dan yang ketiganya, untuk kemasukan kali ini kita telah memperkenalkan bahasa Mandarin sebagai satu bahasa wajib yang mesti diikut oleh pelajar-pelajar peringkat permulaan ini di College of Business ataupun pelajar-pelajar yang mengambil program pengurusan perniagaan lah di College of Business yang ada 5 program di situ, ya. Kita akan kembangkan program ini ke program-program yang lain secara berperingkat-peringkat, ya, kerana kita terpaksa menyediakan guru bahasa Mandarin yang agama dan sebagainya. Dan kita percaya dengan langkah ini pelajar-pelajar UiM akan lebih diterima, ya, di pasaran kerja.
Jadi itulah secara ringkas. Ya. Jumlahnya meningkat. Sebab target kita pelajar antarabangsa ni 10%, ya, 10%. Dan kali ini kita dapat 9.8%, ya. 9.8%, betul ya? Jadi hampir 10% lah. Dan pelajar antarabangsa ni kita tahu kadang-kadang lepas kita buka semester kedua pun dia ada masuk lagi, ada datang lagi. Sebab kemasukan kita berlaku dalam dua semester. Semester pertama dan semester kedua. Jadi untuk sesi pengajian 2014 ya, 2015 ini memang kita ada dua proses kemasukan lah. Tapi kemasukan paling ramai sekarang ni lah, September ini. Ya. Saya percaya pelajar-pelajar, kenapa mereka pilih? Trendnya memang semakin meningkat. Dan saya percaya ini bertolak daripada keyakinan mereka lah terhadap program akademik yang kita tawarkan di sini. Selain daripada kita mempunyai reputasi yang baik lah dari segi pelajar-pelajar kita diterima baik di pasaran kerja. Ya. Pelajar-pelajar kita diterima baik di pasaran kerja dan kita berada dalam ranking yang terbaik lah di Malaysia ini dari segi pelajar-pelajar diterima dari pasaran kerja dalam tempoh 6 bulan setelah mereka tamat pengajian, ya. Sasaran nasional hanya kira-kira 75%, tapi kita mencatatkan hampir 82% pelajar-pelajar kita diterima dalam pasaran kerja ataupun dapat kerja dalam tempoh 6 bulan ke bawah setelah lulus, ya. Kalau kita perhatikan dari segi kedudukannya, nombor satu ialah UPSI, sebab dia cikgu semua. Cikgu tak ada masalah lah, dia graduate masuk semua sekolah kan, semua ada kerja semua. Nombor dua ialah UTM sebab engineering memang tak cukup, kita tak cukup engineer. Nombor tiga ialah UM. Tapi kalau kita mengambil kira UM sebagai Universiti Sains Sosial dan Pengurusan, kita nombor satu dari segi pelajar-pelajar kita diterima di pasaran kerja. Jadi kita sangat berbangga dan atas dasar itulah kita percaya semakin ramai pelajar-pelajar cemerlang memilih UM, termasuk pelajar-pelajar antarabangsa, kerana mereka tahu dan yakin dengan keupayaan kita dari segi memberikan satu sistem pendidikan dan konten program akademik kita sangat up to date dan mencabar dan membolehkan mereka yang keluar ini semakin hari semakin diyakinilah oleh pihak majikan. Itu menunjukkan mutu pendidikan kita di UM ni pada saya berada dalam keadaan yang baik. Dari segi peningkatan apa tu? Jumlah kemasukan pelajar undergraduate kita turun sedikit berbanding tahun lepas, tetapi turun tu kerana kita nak ambil pelajar postgraduate. Ya, kita nak ambil pelajar postgraduate. Jadi turun sedikit ya, sedikit turun dalam 400 orang lebih kurang. Tetapi turun tu bukan kerana kita sengaja tak mau ambil. Kalau kita buka lagi 1,000, 2,000 pun ada yang masuk. Tapi kita terpaksa seimbangkan dari segi nisbah pensyarah dengan pelajar. Sebab kalau kita ambil undergraduate yang ramai, postgraduate tak boleh ambil ramai. Sebab pensyarah nanti. Ya? Jadi postgraduate dia perlukan supervision yang lebih rapi. Sebab itu kita kurangkan undergraduate kerana kita nak ambil jumlah postgraduate ramai. Jumlah pelajar postgraduate kita yang buat master PhD, ya, sarjana dan PhD lepas ijazah, sudah pun mencapai 35% daripada total pelajar kita. Jadi kita sedang bergerak ke arah untuk menjadi universiti yang mana rasio ataupun peratusan pelajar undergraduate 60%, postgraduate 40%. Akhirnya kita harap 50-50. Sebab itu kami terpaksa kurangkan sedikit jumlah undergraduate untuk membolehkan kita ambil postgraduate. Kalau tidak nanti tak seimbang. Jadi walaupun undergraduate itu kurang, tapi postgraduate kita meningkat. Ya. Ada breakdown dari segi fakulti, berapa pecahan-pecahan, and then program mana yang paling dapat pilihan? Program pilihan tadi yang tiga tadi, yang top tadi, tiga school tadi, ya. Iaitu nombor satu ni program BPLB, ya, Philosophy, Law and Business, ya. Nombor dua perakaunan, nombor tiga perakaunan yang sistem maklumat lah. Selain daripada itu program perniagaan antarabangsa juga popular, ya. Ya, pertama kali insya-Allah kita akan jadikan Mandarin ini sebagai satu komponen wajib dan satu ciri unik program akademik di UM.
Setahu saya hanya UUM saja yang mewajibkan bahasa Mandarin untuk pelajar-pelajar pengurusan perniagaannya. Tak ada UC yang buat. Ya. Jadi ini juga satu nilai tambah lah yang penting untuk pelajar-pelajar kita lah. Dan kita yakin kita mengambil tindakan yang betul kerana kalau pelajar-pelajar kita boleh menguasai bahasa Inggeris dengan baik dan mereka juga boleh menguasai bahasa Mandarin, maka kita yakin mereka akan dapat diterima dalam sektor pekerjaan, terutama di sektor swasta dengan lebih baik lagi.